Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa sekarang yang join live Solehah? Okey, boleh tolong share tak? Tolong kongsikan link Facebook Solehah ni, link FB live pada hari ini, supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat pada hari ini. Okey, apa khabar anda semua? Masih semangat? Masih ceria? Okey, Solehah doakan agar semua rakan serta follower FB Solehah sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita doa yang terbaik buat bumi Malaysia agar semua rakyat Malaysia bebas daripada penyakit COVID. InsyaAllah, amin ya Allah ya mujib. Okey, sebelum Solehah memulakan sharing pada hari ini, Solehah suka memulakan sharing ilmu dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Tajuk sharing ilmu Solehah pada hari ini, hari yang ke-164, adalah manusia yang muflis di akhirat. Siapakah mereka? Adakah kita tahu? Adakah kita jelas dan faham siapakah golongan-golongan manusia yang muflis di akhirat kelak? Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu masa dahulu, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, adakah engkau tahu siapakah manusia yang muflis di akhirat nanti?" Lalu sahabat pun menjawab, manusia yang muflis di akhirat ini adalah manusia yang tak ada wang, tak ada harta. Lalu baginda Rasulullah menjawab segala apa yang sahabat itu perkatakan. Golongan manusia yang muflis di akhirat adalah golongan yang datangnya daripada umat Nabi Muhammad, yang di mana dia membawa bekal pahala dia semasa di dunia. Apa yang dilakukan di dunia, solatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, segala apa yang dia bawa dekat akhirat nanti akan habis. Sebabnya dia punya pahala telah muflis dan kosong asbab dia melakukan beberapa kesalahan. Antaranya kesalahan seperti mengata, mengejek, mencaci, memfitnah, berburuk sangka, memakan harta dengan sangat zalim. Lagi apa? Sentiasa suka memukul orang, suka membunuh orang. So, golongan-golongan ini akan menjadi manusia yang muflis di akhirat. Asbab pahala dia telah habis. Walaupun dia melakukan solat, walaupun dia melakukan puasa, pahala dia telah habis kerana pahala tersebut telah diberikan kepada orang yang telah dizalimi tadi. Kisah ini dipetik daripada hadis riwayat Muslim. So, berhati-hati kita di dunia ini. Walaupun di dunia ini kita banyak melakukan solat fardu, solat sunat, kita banyak mengaji, kita banyak berzikir, banyak mengingati Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita ada berbuat kesalahan seperti mengumpat, mengejek, memfitnah, membunuh serta memakan harta orang dengan sangat zalim, ketahuilah kita, pahala kita akan habis di akhirat nanti. Dan kita akan menjadi manusia yang muflis di akhirat. Tak ada apa-apa pahala yang kita akan bawa. Sebab pahala kita telah habis, pahala kita telah diberikan kepada orang yang kita zalimi. So, berhati-hati. Jangan kita suka mengejek-ngejek orang. Jangan kita suka berburuk sangka dengan orang. Jangan suka memfitnah orang. Jangan suka menzalimi serta memakan harta orang dengan sangat zalim.
Sebabnya dekat akhirat nanti, apa bekalan yang kita nak bawa? Apa pahala yang kita nak bawa untuk selamatkan diri kita di akhirat nanti? Kalau pahala kita dah habis, bekal amal jariah kita dah habis, so kita akan menjadi seorang yang muflis di hari akhirat nanti. So macam mana caranya kita nak jadi seorang yang kaya jiwa, yang kaya di akhirat nanti? Kita tak nak jadi orang yang muflis, kita nak jadi orang yang kaya di akhirat nanti. Adalah dengan caranya kita selalu membuat segala perkara yang Allah suruh, amar ma'ruf dan tinggalkan segala apa yang Allah larang, nahi mungkar. Jangan buat sesuatu perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah murka dekat kita, ketahuilah kita macam-macam ujian melanda dekat kita, macam-macam musibah Allah turunkan dekat kita, supaya Allah nak kita berbalik semula kepada Allah. Allah rindu kepada doa-doa kita, Allah rindu kepada rintihan hati kita, Allah rindu kepada kita yang selalu bangun malam, solat tahajud, solat taubat, solat hajat, tak tinggal, insya-Allah. Walau ada ujian yang melanda, walau negara kita dilanda musibah sekalipun, jangan kita membelakangkan Allah, jangan kita melupakan Allah. Sebabnya Allah menjadikan sesuatu perkara itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sebabnya Allah ni maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah sentiasa always back to Allah. Jangan lupakan ilmu-ilmu Allah. Jangan lupakan marketing dengan Allah. InsyaAllah. Kita just jaga diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan solat. Jangan sampai kita melalai-lalaikan solat. Tak nak mengaji setiap hari. Sebab kita rasa makin berat ujian yang Allah bagi, makinlah kita tak nak dekatkan diri dengan Allah. Kita menjadi semakin kufur nikmat, kita menjadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kena selalu ucapkan, selalulah baca sayyidul istighfar, selalulah baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebabnya segala musibah dan ujian itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk kita kembalikan musibah dan cara untuk menghindari serta memulihkan segala musibah dan ujian tersebut, hendaklah kita berbalik dan serahkan semula segala ujian dan masalah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menjaga solat kita, menjaga tahajud kita, menjaga solat taubat kita, menjaga amalan-amalan kita, insya-Allah lillahi taala. Jangan bila kita dah lakukan solat sunat, dah berzikir, dah menjaga selawat dan istighfar, kita masih nak buat kesalahan, iaitu suka membawang, suka memfitnah, suka menzalimi harta orang lain. Itu perkara-perkara itu akan menyebabkan kerugian kepada diri kita, di mana Allah akan tarik segala pahala-pahala asbab amalan kita di dunia ini. Allah akan tarik dan berikan kepada mereka yang telah dizalimi tadi. Contohnya, ada dua orang manusia, A dan B. A suka mengata B, A suka memfitnah B, A suka memulaukan B, dan A suka memakan harta orang bernama B ni dengan sangat zalim. Lalu di hari akhirat nanti, A akan mendapat balasan daripada Allah. Pahala A waktu dibuat solat, waktu dibuat puasa dekat dunia ni, semuanya akan diserahkan kepada B. So kita nak jadi orang yang mana? Kita nak jadi orang yang muflis di akhirat ke? Kita nak jadi orang yang kaya di akhirat? So beruntung sangat orang yang selalu dizalimi ni, walau kita nampak dia kesian dekat dunia, tapi dialah golongan yang sangat beruntung, golongan yang sangat kaya bila dia di akhirat nanti. Sebab pahala orang yang telah mengata dia, orang yang telah memfitnah dia, semua si orang yang telah dizalimi ni yang akan dapat. Beruntung sangat dia. Cumanya dia kena sabar, dia kena reda, dia kena pasrah.
Sebabnya Allah dah janji, sesiapa yang sabar dengan segala ujian dan musibah, aku akan berikan pahala berlipat kali ganda. Engkau sabar dan insya-Allah kebahagiaan menunggumu di akhirat nanti. Jadilah kita manusia yang kaya, kaya raya di akhirat, kaya pahala, kaya saham akhirat, kaya bekalan amalan jariah. Subhanallah. Ini yang kita nak kan? So mari kita sama-sama rebut. Contohnya kalau berlaku ujian pada hari ini, di mana kita semua diperintahkan berkurung di dalam rumah, kuarantin di dalam rumah, hikmahnya apa? Banyak sangat hikmah yang positif yang kita nampak. Apa yang Solehah nampak, bila terjadi benda seperti ini, banyak aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah. Tadi suami dah ajak Solehah untuk khatam Al-Quran, dah boleh mula dah sekarang. Sebab kita banyak masa duduk di rumah. So, habiskan masa sebelum Ramadan untuk hafal Al-Quran, untuk khatam Al-Quran, untuk tadarus bersama keluarga, untuk ajar anak-anak mengaji, untuk ajar anak-anak di rumah. Macam kita adalah, ibu bapa adalah guru-guru di rumah. So, gunakan masa dan peluang yang Allah berikan kepada kita dengan mendidik anak-anak di rumah dengan acuan yang betul, insya-Allah. Jangan sia-siakan masa dengan aktiviti yang bukan-bukan, aktiviti yang banyak membuang masa dan melalaikan. Dakwah tetap diteruskan. Dakwah tetap diteruskan walau macam mana pun ujian yang melanda, insya-Allah. So, kita tarbiyah diri kita, kita didik diri kita. Jangan sesekali kita merasakan ujian Allah ni adalah satu ujian yang berat dan menyusahkan kita. Jangan. Kita pandang segala ujian dan musibah serta apa yang Allah berikan perancangan yang terbaik buat kita ni dengan penuh rasa positif, dengan penuh rasa hikmah. Kita ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang telah Allah tegur kita, tanda Allah rindukan kita. Banyak-banyakkan jaga amalan, banyak-banyakkan top up ilmu, banyak-banyakkan upgrade kita punya iman dan amal, insya-Allah kita akan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyakkan menadah tangan supaya Allah sentiasa merahmati kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah lagi. Apa kata kita tarbiyah diri kita, muhasabah diri kita, ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada hari ini. Kita gunakan sebaiknya dengan meningkatkan amalan, selalu menjaga diri kita supaya always back to Allah, sentiasa menjaga agama Allah, sentiasa berdakwah dan berpesan-pesan ke arah kebaikan, menarik tangan lebih ramai orang di luar sana dengan ilmu cara Allah yang betul. Kita nilah sebagai pendakwah nak menenangkan, nak mendamaikan hati mereka yang tengah panik dekat luar sana dengan ilmu always back to Allah. Tanpa ilmu, manusia akan kerugian dan kesesatan. Dan bila kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh hadapi segala ujian dengan tenang sangat. Bila ada ilmu, kita boleh merasakan kasih sayang Allah tu kepada kita melebihi kemurkaan Allah. So, kita pandang pada sudut yang positif dan pada sudut yang baik-baik sahaja, insya-Allah. Banyakkan top up ilmu, banyakkan upgrade amalan kita, insya-Allah. Kita nekat dekat hati kita, ya Allah, aku nak jadi lebih baik pada hari ini. Aku nak jadi lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah, kita nekat. Setiap hari kita bangun tidur, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Allah kerana memberikan kesihatan yang baik, menjauhkan kita daripada sebarang penyakit yang berbahaya, melindungi seluruh ahli keluarga kita, sentiasa mengingatkan ahli keluarga kita supaya sentiasa menjaga silaturahim dan berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Kita hargai segala peluang dan ruang yang Allah masih berikan dekat kita ni. Masih ada ruang untuk kita bertaubat, insya-Allah. Banyak-banyakkan buat solat sunat taubat supaya Allah redha dan Allah ampunkan semua dosa kita. Kadang kita tak sedar, rupanya
apa yang aku buat selama ni, dosa-dosa yang aku buat selama ni, itulah yang mengundang kemurkaan Allah dalam kita tak sedar sebenarnya. So Allah tegur kita dengan jalan ini, dengan ujian yang diturunkan, Allah tegur kita supaya kita segera kembali ke pangkal jalan, supaya kita segera menjaga agama Allah, supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita bahawa mati itu pasti dan mati itu akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. So jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang macam tak ada apa-apa. Ketahuilah inilah teguran Allah, tanda kasih sayang Allah kepada kita, insya-Allah. So adakah anda hari ini nak jadi manusia yang muflis di akhirat ataupun kaya di akhirat? Kalau tanya Solehah, dah tentulah Solehah nak jadi manusia yang kaya raya di akhirat, kaya pahalanya, kaya bekalan akhiratnya, insya-Allah. Dan Solehah nak tarik tangan ramai-ramai ahli keluarga dan sahabat handai di luar sana supaya kita dapat berpimpin tangan masuk ke syurga Allah. Di sinilah kita saling berpesan-pesan, saling menyebarkan kebenaran dan kesabaran, insya-Allah. Sabar dengan ujian yang Allah titipkan. Lapangkan hati kita, turunkan ego kita, rendahkan hati kita. Sebab kita di sini hanya manusia biasa. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Jadilah kita manusia yang sebaik-baik manusia, manusia yang suka menyebarkan manfaat, manusia yang suka membantu orang lain dan suka menarik tangan orang lain untuk sama-sama beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inilah, kita dai dan kita pendakwah. Kita di sini ada matlamat dan ada tanggungjawab serta amanah yang Allah titipkan dekat kita. So sejauh manakah usaha yang telah kita lakukan setiap hari? Adakah kita buat sesuatu tu dah sehabis baik? Adakah kita buat sesuatu setiap hari tu dah paling baik, dah paling the best? Apa kata mulai hari ini kita all out, buat sehabis baik, dakwah sungguh-sungguh. Jangan sesekali melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, dan Allah tak pernah lupakan kita. Kita je yang kejam dan tak adil dengan diri kita sendiri. Kita yang menzalimi diri kita sendiri sebenarnya. Sesuatu masalah yang berlaku sebenarnya adalah berpunca pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyakkan muhasabah diri, insya-Allah. Berazam dekat hati kita, aku nak jadi manusia yang kaya jiwa, kaya hati, kaya akhlak, kaya adab, kaya ilmu dan kaya segala perkara yang Allah sukai, insya-Allah. Okey, Solehah sudahi live sharing ilmu pada hari ini berkaitan dengan manusia yang muflis di akhirat. Semoga kita semua tergolong dalam manusia yang kaya di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.